Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam satu hadis, sungguh-sungguh Islam itu akan terurai simpulan dia, satu simpulan demi satu simpulan. Dan setiap satu simpulan akan terlepas, maka manusia akan bergantung pada simpulan yang berikutnya. Dan yang paling awal sekali adalah bahagian hukum dan pemerintahan. Bagaimana yang paling awal hukum, maknanya apabila jatuhnya Osmaniyah tu, maka itulah bermulanya dan hukum jatuh, tak ada dah, yang tidak ada. Dan kemudian yang paling akhir adalah solat. Jadi maka sebab itu bersabarlah kita dengan kebenarannya, istiqamah, yang kita sebut istiqamah sehinggalah ke akhir hayat kita. Kenapa? Kerana selepas daripada itu, kejatuhan Osmaniyah ataupun hukum ataupun pemerintahan itu, maka di belakang kamu, kata Rasulullah SAW, di hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, maknanya di hari-hari belakang itu akan ada hari-hari yang perlukan kepada kesabaran. Maknanya bila sabar ni susahlah. Yang satu yang susah. Mana sabar pada saat itu seperti seorang memegang bara api. Dan orang yang beramal pada saat itu pahalanya sebanding dengan 50 kali amalan orang yang beramal. Maknanya kita buat ni, yang kita dengar ni pada malam ni, kita duduk dalam majlis ilmu, kita dapat pahala 50 kali ganda daripada sahabat-sahabat duduk dalam majlis ilmu. Ini dah lebih kurang begitu sajalah. Itu menunjukkan susahnya di mulkan Jabriyah ini, susah. Sebab pasal kita digambarkan oleh para ulama yang mengkaji, ulama yang mengkaji, ulama yang tak mengkaji dia tak tahu. Jumhur mengatakan fasa kita ini, fasa keempat adalah fasa di mana Al-Masih Dajjal akan keluar. Jadi Al-Masih Dajjal ini sebenarnya bukan nama dia. Bukan nama sebenar, kita tak panggil dia Dajjal. Nabi bagi gelaran Dajjal ni, dia boleh berubah-ubah, dia boleh menyamar. Dia boleh jadi nama orang-orang yang hebat-hebat. Apa makna Dajjal ni? Gelaran ni ialah yang pandai menipu, yang pandai memutablik, sehingga kan orang alim pun tertipu. Orang yang tak ada ilmu lagi tertipu. Orang yang belajar sampai tinggi PhD, kan, sampai 3, 4, 5, 10 PhD pun tertipu. Orang yang belajar agama pun tertipu. Pandai Dajjal ni, dia pandai menipu. Sistem yang dibuat tu cukup pandai menipu. Kerana dia nak melaksanakan sesuatu yang paling besar sekali, membawa manusia daripada fitrah menyembah Allah kepada menyembah dia. Demi ultimate goal dia tu ialah sesat dan menyembah dia. Itu dia punya kemuncak dia. Jadi dia nak tipu lah daripada menyembah Allah, Tuhan yang sebenar, kepada menyembah makhluk yang lemah, mata sebelah buta, mata sebelah yang tak boleh nampak, cacat. Al-Masih Dajjal akan memperalatkan golongan-golongan etis di agama yang tak suka agama, sekular, liberal yang mencampur adukkan, yang mengikut nafsu, termasuk jugalah LGBT, malahan golongan agamawan. Ni sebut Yahudi lah sebagainya. Dia akan memperalat. Jadi kita jangan jadi alat Dajjal. Dajjal ni dia ada dia punya sifat dia. Nabi dah sebut dah sifat dia macam mana. Bagaimana cara Dajjal memperalatkan golongan ini? Yang pertama sekali, strategi Dajjal ialah dia akan bagaimana dia nak membawa manusia lain satu dunia ni supaya melihat dia, memandang dia, supaya menjadikan dia ketua, supaya menjadikan dia nabi, profet yang ada profesi, yang dia boleh meramalkan sesuatu, supaya dia menjadi Tuhan. Macam mana dia nak menyatukan orang? Jadi ada dua. Yang pertama, dia mencipta ancaman-ancaman, masalah yang berbentuk sejagat, berbentuk alamiah, internasional. Dan kedua, dia mencipta musuh yang juga internasional. Jadi dua ini digabungkan, maka dia akan menyebabkan manusia melihat, mencari solution, mencari penyelesaian. Oleh kerana dialah yang membuat masalah tu, maka dia tahu apa dia punya solution dia. Itu strategi dia. Kenapa dia mencipta ancaman tadi? Ada 3 perkara. Yang pertama, supaya manusia berada dalam keadaan ketakutan dan terdesak. Sehingga dengan terdesak tu, manusia terima je apa dia. Walaupun sebenarnya itu hanyalah tipu daya sahaja. Saya bimbang ini tipu daya Dajjal. Saya tak cakap ni tipu daya Dajjal ya. Saya bimbang. Para ulama kita kena semak, betul ke? Hari ni hari Jumaat, berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta umat Islam tak bersembahyang Jumaat hari ni. Bukan kerana mereka tak nak pergi sembahyang Jumaat, tapi kerana tak boleh nak pergi sembahyang Jumaat. Berapa banyak dosa-dosa yang ditanggung oleh para mufti kita. Sekiranya fatwa dia kata tak boleh, sedangkan kes tidak menunjukkan demikian. Sedangkan sepatutnya kita tidak takut dan terdesak kepada makhluk. Kita hanya takut kepada Allah. Kedua, kenapa dia buat ancaman sejagat, musuh sejagat? Supaya manusia berpecah dan bergaduh sesama sendiri, terutamanya orang-orang Islam. Jadi bila dia berlaku macam ini, bergaduh lah. Ada ulama kata kena ambil vaksin, ada ulama kata jangan ambil vaksin, ada ulama kata jangan tanya bomoh, tanyalah doktor. Tapi yang dah tanya doktor dan tanya pakar pun tak dijawab. Yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah, supaya manusia bersatu di bawah kepimpinan dia. Dia akan jadi raja, dia akan jadi ketua world government, dia akan jadi pemimpin. Jadi apabila masyarakat takut, terdesak nak cari solution, nak cari penyelesaian, nak berhadapan dengan musuh yang tak nampak, virus contohnya, musuh yang tak nampak, ekonomi yang teruk contohnya, miskin, papa kedana, terdesak, nak makan tak ada makanan, maka pada ketika itu manusia lemah sebab berpecah-pecah. Strategi Great Reset ni cukup halus, kita tak terfikir. Tetapi bila kita dah tengok perjalanan ni, Masya Allah, hebat